Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan diberi hidayah kepada kita, diberikan kesihatan yang baik, maka dapatlah sama-sama kita teruskan pengajian kita ini dalam kitab halal dan haram dalam Islam, khususnya pada pagi ini tajuknya iaitu syarat penyembelihan untuk membolehkan makan daging binatang yang jinak. Syarat penyembelihan untuk membolehkan makan daging binatang yang jinak. Binatang yang boleh dimakan dagingnya daripada binatang-binatang darat itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis binatang yang mudah ditangkap dan senang didapati seperti binatang-binatang yang dipanggil bahimatul an'am, yakni binatang-binatang ternak seperti unta, lembu, kambing, kerbau, biri-biri, ayam, itik, burung dan sebagainya yang diternak, dipelihara di rumah dan sebagainya. Yang kedua, jenis binatang yang sukar untuk ditangkap dan tidak mudah diperolehi, yakni seperti mana kijang, rusa, seladang dan sebagainya yang hidup liar di dalam hutan. Maka kedua-dua jenis kategori binatang ini, binatang darat ini, nak makan dagingnya mestilah melalui sembelihan. Apa maksud sembelih? Maksud sembelih yakni menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan merih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian sembelih. Hukum sembelih adalah wajib. Hukum sembelih adalah wajib. Semua ulama sepakat mengatakan bahawa nak makan daging binatang darat ini mestilah melalui dengan cara penyembelihan, dan penyembelihan itu adalah wajib. Jadi kalau makan dengan cara tak sembelih, maka ianya adalah haram hukumnya. Baik, ia berbeza dengan binatang laut. Binatang laut kita boleh makan, sama ada ditangkap hidup ataupun didapati ianya telah mati. Tetapi binatang darat, walaupun kita dapati telah mati, tetapi mati tadi kena mati sebab apa? Mati mungkin sebab jatuh, mati mungkin sebab dilanggar, mati mungkin sebab dia bertanduk berlawan, maka tidak dibenarkan kepada kita. Kecuali sempat kita menyembelih pada lehernya ataupun pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan hilang nyawanya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarat penyembelihan mengikut syariat. Penyembelihan mengikut syariat yang dituntut hanya dapat disempurnakan dengan beberapa syarat. Jadi pelajaran ini juga menjadi rujukan kepada tukang-tukang menyembelih. Ini nak masuk musim raya haji ini, dijangka 20 hari bulan Julai, maka ramai
di kalangan ramai di kalangan masyarakat Islam yang melakukan penyembelihan. Tetapi oleh kerana musim pandemik COVID-19 ini rasanya kena ikut SOP yang ketat lah. Kalau di wilayah persekutuan tidak dibenarkan dibuat di surau, tidak dibenarkan dibuat di masjid maupun surau. Boleh buat tetapi kena buat di pusat penyembelihan yang dibenarkan oleh Majlis Keselamatan dalam negeri, MKN, ya. Baik tuan-tuan mati Allah SWT, syarat sembelihan yang pertama, hendaklah disembelih binatang itu atau dipotong lehernya dengan alat yang tajam. Disembelih binatang itu dengan alat yang tajam. Yang dapat alat tajam tadi yang dapat mengeluarkan darah dan memutuskan urat pernafasan. Meskipun peralatan itu dari batu atau kayu. Batu atau kayu. Kayu, batu merupakan alat sembelihan. Selain daripada pisau, besi dan sebagainya, batu bakar, boleh juga sembilu dan sebagainya, itu alat sembelihan. Jadi kalau selain daripada itu tulang tidak dibenarkan. So, gigi pun tidak dibenarkan. Kalau kita lihat dulu ada orang yang diviralkan luar negara rasanya, dia sembelih ayam dengan cara menggigit leher, masuk kepala ayam dalam mulut dia gigit leher, putus. Maka ayam tersebut tidak dibenarkan untuk kita makan dagingnya. Sebab apa? Sebab gigi tadi adalah bukan alat penyembelih. Bukan alat menyembelih. Walaupun ayam tadi telah mati. Okey, baik. Terdapat dalam satu kisah daripada Adi bin Hatim, katanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Adi bin Hatim ni dia pernah tanya Rasulullah, kita ni selalu memburu binatang dan kami tidak mempunyai pisau selain daripada batu ataupun tanah bakar yang tajam. Kami selalu memburu tetapi kami tidak ada pisau, bahkan yang ada pada kami adalah tanah bakar, sembilu ataupun batu yang tajam ataupun batang buluh yang tajam, buluh yang diruncing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nabi sebutkan amirri dama bima syi'ta wazkur ismallahi alaihi. Nabi kata, tumpahkanlah darahnya dengan apa cara yang engkau sukai, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi benarkan menggunakan batu ataupun tanah bakar ataupun buluh runcing tadi, janji binatang itu mati, maka boleh dimakan dagingnya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah disembelih pada leher. Sembelih binatang tadi pada leher, iaitu pada uratnya, dengan sebab memotong binatang itu akan terus mati, atau ditarikkan pisau pada urat pernafasan yang akan menyebabkan mati kerananya. Ini syarat kedua, mestilah sembelih pada leher, yakni pada leher binatang itu. Jadi sekiranya binatang tadi dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang mudah ditangkap, dalam keadaan yang jinak, maka bolehlah disembelih pada leher, yakni dengan syarat putus urat pernafasan, putus urat halkum, putus saraf tunjang, putus urat mereh, dan putus urat yang berada di sisi kanan dan kiri leher binatang itu. Jadi
Inilah tuan-tuan yang menjadi sah ataupun tidak sembelihan kita itu, sekiranya tidak putus urat merih atau dan saluran pernafasan, walaupun sedikit, sembelih itu tidak sah. Walaupun putus sedikit, putus sedikit, bukan putus semua, tidak sah. Kalau putus semua itu memang sah lah. Maksudnya tidak putus. Sekiranya tidak putus urat merih dan saluran pernafasan walaupun sedikit, sembelihan itu tidak sah. Ini kena beringat kepada tukang-tukang penyembelih. Mestilah ada ilmu berkenaan dengan penyembelihan ini. Bukan main tangkap, main berani sembelih. Bila orang bagi pisau kepada kita, kita sembelih. Mestilah kena faham betul-betul. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat putus urat tadi, sembelih di leher, menggunakan sembelih di leher, putus urat leher, putus alkum tadi, syaratnya terangkat. Mana terangkat ni tidak dipakai lagi apabila timbul kesukaran untuk menyembelih binatang itu. Sekiranya binatang itu terjatuh di dalam perigi sebagai contoh, lembu ataupun kurban dan sebagainya, terjatuh ke dalam perigi menyebabkan lehernya tertindih di bawah badannya. Maka bagaimana untuk menyembelih binatang itu? Maka penyembelihan itu bukan lagi lah di leher. Sebab itu dikatakan terangkat. Syarat memotong wajadan tadi, memotong urat kiri dan kanan, memotong urat merih, memotong kerongkong, memotong saraf tunjang tadi, terangkat. Tidak terpakai lagi sebabnya binatang tadi dalam keadaan yang sukar untuk menyembelih di lehernya. Maka bolehlah kita sembelih pada mana-mana yang boleh menyebabkan mati binatang itu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah riwayat daripada Rafi' bin Khadij, katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi fanadda ba'irun min ibilil qaumi wa lam yakum ma'ahum khailu faramahu rajulun bisahmi fahabasah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lihadhil bahaimi awabidaka awabidil wahshi fama fa'ala minha hadha faf'alu bih hakadha. Suatu peristiwa daripada ketika kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian dengan tiba-tiba seekor unta daripada kami tadi telah melarikan diri. Sedang mereka tidak mempunyai kuda untuk mengawal unta itu. Lalu datang seorang lelaki melemparkan panahnya pada unta itu. Lalu unta itu rebah dan mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa unta itu mempunyai sifat liarnya seperti binatang-binatang liar yang lain. Sekiranya di lain kali berlaku seperti ini, maka lakukanlah seperti itu. Jadi maksudnya Rasulullah benarkan panah dengan lembing tadi, dengan anak panah tadi, maka didapati binatang unta yang liar yang lari tadi mati, maka boleh dimakan. Beginilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat-sahabatnya sekiranya berlaku dalam suasana untuk makan daging binatang yang agak sukar untuk menyembelih itu. Yang ketiga, syarat yang ketiga iaitu hendaklah dia, ini tukang sembelih itu, tidak menyebut selain dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sembelih tadi tidak boleh menyebut nama lain selain daripada Allah SWT. Hukum ini disepakati oleh semua ulama mazhab.
Kalau dulu orang jahiliah dulu, dia sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta dengan menyebut nama-nama Tuhan berhala mereka. Ya. Jadi ni kita tidak boleh makan. Ya. Jadi orang Islam, Rasul mengajar kita semasa menyembelih itu mestilah menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Maidah, "Wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ya. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh makan, ya. Kemudian wa ma zubiha 'alan nusub, dan yang disembelih atas nama berhala pun juga tidak boleh dimakan, ya. Ni tuan-tuan kena beringatlah, ya. Dalam kita pergi ziarah rumah kawan-kawan kita sebagai contoh, ya, kawan kita orang bangsa lain, ya. Kalau dia hidangkan makanan kepada kita, tanya dulu, ayam ni beli dekat mana, daging ni beli dekat mana. Dibimbang kita, tuan-tuan, bimbang. Takut tadilah dia beli dari kedai yang ayamnya tidak disembelih. Banyak berlaku kes-kes di pasar raya yang besar-besar. Satu ketika dulu pengguna telah masa membeli ayam tadi, dia lihat ayam tadi tidak putus urat, tidak putus urat halkum, maka ayam tu dijual juga. Ini menjadi satu kesalahan kepada kita yang membeli itu untuk makan dagingnya. Jadi orang yang penjual tadi dia nak mengambil keuntungan, dia tak kisah. Tambah-tambah lagi pemiliknya itu bukan orang Islam. Jadi tuan-tuan mata Allah, kita sebagai pengguna ini mestilah berhati-hati agar makanan yang kita makan itu halalan thayyiban, halal lagi baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya, syarat yang keempat, hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ke atas sembelihan itu, ya. Hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ke atas penyembelihan itu, ya. Walaupun kita sembelih menggunakan pisau elektronik, ya. Pisau elektronik, ya. Muzakarah, keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali yang ke-48 pada 3 April 2000 memutuskan bahawa yang pertama, pengendali pisau mekanikal hendaklah seorang Muslim. Jadi tukang sembelih di pusat penyembelihan yang banyak binatang yang nak sembelih tadi, sudah tentu dia menggunakan pisau mekanikal, pisau elektronik, ya, yang menggunakan elektrik. Jadi pengendali tadi mestilah orang Islam, ya, mestilah orang Islam. Kalau bukan Islam, tidak dibenarkan, ya. Pengendali hendaklah membaca bismillah sebelum membuka suis pisau mekanikal, dan hendaklah memerhati kepada binatang yang disembelih tadi. Dia tekan suis, masa nak tekan suis tadi dia bismillahirrahmanirrahim, dan dia mestilah perhati kepada binatang yang tak disembelih tadi. Misal kata ayam yang digantung siap-siap kakinya, kemudian dia menggunakan pisau elektronik. Ayam lalu melalui pisau tadi terus potong lehernya. Yang syarat dia mestilah memerhati binatang yang disembelih itu. Yang kedua, penyembelihan Muslim yang metik suis pisau mekanikal tidak boleh meninggalkan tempat sembelihan semasa penyembelihan sedang dijalankan. Jadi tukang sembelih tadi dia tidak boleh berada di tempat lain. Tidak, sebagai contoh, dia tekan suis kemudian dia buat kerja lain. Jadi pisau tadi terus potong leher ayam. Tidak dibenarkan begitu. Dia kena berada di tempat itu dan memerhati, ya, pisau mekanikal tadi memotong leher-leher binatang itu. Dan juga dia tidak boleh membuat kerja-kerja yang mengganggu tumpuan dia. Tak boleh, ya. Dia nak isap okok,
sambil memerhati tak boleh, sebab mengganggu tugas-tugas yang dijalankan itu. Yang tidak boleh buat benda lain lah. Kena bagi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang dia kerjanya itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 118, fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya, jika kamu betul-betul beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita, perintahkan kita agar kita makan binatang yang disembelih dagingnya, maka itu halal kepada kita sekiranya kita beriman kepada kitab, yakni Al-Quran Karim. Firman Allah lagi dalam surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafiskun. Dan janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini larangan Allah SWT kepada kita daripada makan walaupun daging binatang halal itu yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya yang sedemikian itu adalah perbuatan orang-orang yang fasik. Kalau makan juga, kita ini termasuk orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluh. Apa sahaja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah padanya, maka makanlah ia. Jadi dalam bab sembelihan ini, sekiranya darah pada binatang tadi mengalir dan disebutkan nama Allah, maka bolehlah kita makan. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahawa menyebut nama Allah SWT itu perlu, tetapi tidaklah semestinya menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih. Bahkan cukup menyebut nama Allah ketika hendak makan dagingnya sahaja. Jadi ini ada ulama menyebut begitu. Tetapi yang apabila dia menyebut nama Allah ke atas apa sahaja yang dimakannya, tidak lagi makanan itu menjadi makanan yang tidak menyebut nama Allah ke atasnya. Ini pandangan ulama. Dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa ada suatu kaum yang baru memeluk Islam. Sesudah berada lama dalam jahiliah, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada kalanya orang-orang yang datang kepada kami membawa daging yang kami sendiri tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah padanya atau tidak. Ini kisah hadis daripada Aisyah kata dia ni didatangi oleh kaum-kaum jahiliyah yang baru memeluk Islam, kemudian mereka ni bawa daging. Jadi bolehkah makan daging tersebut? Lalu Nabi sebutkan dalam hadisnya, uzkurusmallahi alaihi, sebutlah nama Allah pada makanan itu dan makanlah. Jadi ini kes yang berlaku zaman-zaman dahulu. Tapi sekarang ni tuan-tuan, jelas kepada kita, kena pastikan siapakah tukang sembelih, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Kalaupun orang Islam sembelih, kita mestilah melihat adakah binatang tadi sudah putus urat 4 urat tadi, urat wajadan, urat kiri dan kanan, urat halkum dan urat merih. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhirnya kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pelajaran hari ini, yang ini berkenaan dengan syarat penyembelihan untuk membolehkan memakan binatang yang jinak, binatang darat yang jinak. Yang pertamanya mestilah kena sembelih dulu.
Ya. Sembelih ni utama tuan-tuan, hukumnya wajib. Ya. Dan penyembelihan itu mestilah kita lihat putusnya urat halkum, putusnya urat tunjang, putusnya urat merih dan putusnya urat kanan dan kiri leher binatang itu. Dan juga syarat penyembelihan tadi mestilah menggunakan pisau yang tajam, selain pisau, batu, kayu. Dan juga gigi tidak termasuk, gigi dan tulang tidak termasuk dalam kategori alat untuk penyembelihan, ya, terkeluar. Jadi kalaulah kita sembelih dengan menggunakan gading gajah diasah dalam bentuk pisau, maka tidak dibenarkan kepada kita untuk makan, ya. Jadi sembelih tadi bagi binatang yang jinak adalah berlaku pada leher binatang itu. Bagi binatang yang liar, ya, hanya memadai dengan memanah, hanya memadai dengan lontaran lembing dan sebagainya, maka bolehlah kita makan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab sesi pada masa akan datang, yakni rahsia dan hikmah penyembelihan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, insyaAllah kita bincang, diharapkan para tuan-tuan agar memahami tajuk ini kerana ia penting dalam kita memilih makanan yang halal lagi baik untuk kita makan, khususnya daging-daging binatang darat, ya. Daging lembu, daging kerbau, daging kambing, daging unta, biri-biri, kambing kibas dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita makan itu menjadi darah daging kita, menjadi menjadi pertumbuhan sel-sel dalam badan kita, biarlah ianya halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik pada Allah SWT yang lemah yang saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.